Kiki akan bacakan satu petikan akhbar yang berkaitan dengan teknologi pengangkutan di Malaysia hari ini. Pernahkah menaiki kereta api laju? Contohnya kereta api laju dari Kuala Lumpur ke Ipoh. Kak Kiki bacakan petikan surat khabar Berita Harian yang bertarikh 22 Jun 2015 berkaitan teknologi kereta api laju yang dapat memendekkan perjalanan dari Malaysia ke Singapura. Hanya 90 minit sahaja tempoh perjalanannya. Dengar ya adik-adik. Pelaksanaan cadangan projek kereta api berkelajuan tinggi yang menghubungkan Singapura dan Kuala Lumpur dijangka dipertimbangkan dan dimuktamadkan semasa pertemuan pemimpin awal tahun hadapan, kata Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datuk Husni Zayakub. Pada perbincangan terakhir mereka di Singapura Februari lalu, kedua-dua pemimpin mengumumkan persetujuan untuk memulakan projek itu yang apabila siap pada tahun 2020 memendekkan masa perjalanan antara Kuala Lumpur dan Singapura kepada 90 minit. Projek kereta api berkelajuan tinggi kini masih pada peringkat awal dengan kajian teknikal sedang dijalankan oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. Berita Harian 22 Jun 2015. Adik-adik, perkataan yang dihitamkan ialah kata terbitan apitan yang membentuk kata nama. Pelaksanaan, pertemuan, perbincangan, persetujuan, perjalanan. Jika diperhatikan, kata dasar tersebut ada yang bukan golongan kata nama. Tetapi apabila kata dasar sudah menerima pengimbuhan pen, an, perkataan itu sudah bertukar golongan menjadi kata nama terbitan. Contoh, bincang, perbincangan, kata kerja, kata nama terbitan. Setuju, kata kerja. Persetujuan, kata nama terbitan. Apitan yang membentuk kata nama terbitan dalam bahasa Melayu ialah pen, an, pe, an, per, an, ke, an. Namun pada episod kali ini, Kak Kiki tumpukan pada apitan pen, an. Apitan pen, an mempunyai 5 bentuk utama, iaitu pe, an, pem, an, pen, an, peng, an, penge, an dan satu bentuk tambahan iaitu pel, an. Yang pertama, apitan pen, an menjadi pe, an apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula m, n, ng, ny, r, l dan w. Secara automatiknya akan mengubah sebutan dan ejaan dalam perkataan tersebut. Lihat jadual yang diberi. Pen, an, pemanfaat, an, pemanfaatan, pen, an, penikmat, an, penikmatan, pen, an, pengayau, an, pengayauan, pen, an, penyata, an, penyataan,
pen, an. Rebut, an. Perebutan. Bagi kata dasar yang bermula dengan T, P, K dan S akan gugur dan digantikan dengan T, N. Tipu, penipuan. P, M. Potong, pemotongan. K, NG. Kurang, pengurangan. S, NY. Siar, penyiaran. Yang kedua, apitan pen, an menjadi pem, an apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula B, P, F dan V. Kata dasar bahasa Melayu yang asli bermula P dan F akan gugur secara automatik apabila menerima apitan pem, an. Namun, kata pinjaman mengekalkan huruf P dan V. Pen, an. Pem, baca, an. Pembacaan. Pen, an. Pembajak, an. Pembajakan. Pen, an. Pemfatwa, an. Pemfatwaan. Pen, an. Pem, pulau, an. Pemulauan. Pen, an. Pem, putih, an. Pemutihan. Baiklah adik-adik, kita akan teruskan penghuraian apitan seterusnya. Yang ketiga, apitan pen, an menjadi pen, an apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula D, C, J, SY, T dan Z. Dan kata pinjaman yang kata dasarnya bermula T dan S. Bagi kata dasar bahasa Melayu yang asli bermula huruf T digugurkan. Sebagai contoh, tarik jadi penarikan, taruh jadi penaruhan, tatar jadi penataran dan sebagainya. Pen, an. Pen, dapat, an. Pendapatan. Pen, an. Pen, cari, an. Pencarian. Pen, an. Pen, judul, an. Penjudulan. Pen, an. Pen, tadbir, an. Pentadbiran. Pen, an. Pen, ziarah, an. Penziarahan. Yang keempat, apitan pen, an menjadi peng, an jika digabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf G, KH, H, K dan huruf vokal iaitu A, E, I, O, U serta kata pinjaman yang bermula dengan huruf K. Kata dasar bahasa Melayu yang asli bermula huruf K digugurkan. Pen, an. Peng, gali, an. Penggalian. Pen, an. Peng, khusus, an. Pengkhususan. Pen, an. Peng,
hindar, an. Penghindaran, pen-an. Peng, angkut, an. Pengangkutan, pen-an. Peng, elok, an. Pengelokkan. Seterusnya, yang kelima, pen-an menjadi penge-an. Pada kata dasar yang ada hanya satu suku kata seperti bom, pos, sah, cam dan hat. Pen-an, penge, bom, an. Pengeboman, pen-an. Peng, sah, an. Pengesahan, pen-an. Penge, cam, an. Pengecaman, pen-an. Peng, pos, an. Pengeposan, pen-an. Peng, had, an. Pengehadan. Akhir sekali adik-adik, yang keenam, men-kan. Boleh juga menjadi pel-an. Apabila bertemu kata ajar menjadi pelajaran untuk membezakan dengan maksud pengajaran dan pembelajaran. Satu lagi informasi ialah tentang kata dasar bahasa Melayu yang asli yang bermula dengan huruf PTKS. Kak Kiki tunjukkan jadual untuk memudahkan adik-adik memahaminya. Huruf-huruf tersebut digugurkan apabila menerima apitan pem-an. Pandu, pem-an. Pemanduan. Pemanduan kereta menjadi perlahan di jalan raya yang sesak. Tukar, pen-an. Penukaran. Penukaran ketua darjah oleh cikgu dipersetujui ramai. Kurang, peng-an. Pengurangan. Pengurangan kaki tangan disebabkan kemelesetan ekonomi. Sunting, penye-an. Penyuntingan. Kerja-kerja penyuntingan buku sudah dibuat. Adik-adik, Kak Kiki harap adik-adik sudah memahami bentuk apitan kata nama pen-an. Perkataan yang menerima apitan pen-an membawa makna satu proses, hasil perbuatan, tempat. Kak Kiki akan jelaskan dengan lebih terperinci. Adik-adik, mari kita melihat ayat contoh yang diberi. Proses atau sedang melakukan kerja. Kerja-kerja pembesaran balai raya itu akan bermula esok. Bermaksud, proses melakukan kerja-kerja membesar balai raya. Jabatan Pengangkutan Jalan akan melakukan pemeriksaan terhadap bas persiaran sempena Aidilfitri. Bermaksud, sedang melakukan proses pemeriksaan terhadap bas. Pemilihan ahli jawatan kuasa masjid sedang berlangsung sekarang. Bermaksud, proses memilih ahli jawatan kuasa. Pembersihan kawasan nyamuk Aedes begitu giat dilaksanakan di kawasan sekolah. Bermaksud, proses membersihkan kawasan. Hasil perbuatan. Ahmad diminta menguruskan akaun penginapan rombongan pelancongan itu. Bermaksud, hasil menginap. Rebutan kawasan minyak mengakibatkan peperangan antara kedua-dua buah negara itu terjadi. Bermaksud, hasilnya berlaku perang.
Gopal membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan esok hari. Bermaksud hasil peperiksaan. Pelancaran kereta api laju akan dilaksanakan hujung tahun ini. Bermaksud hasil pelancaran. Tempat. Keluarga Pak Mat akan berpindah ke kawasan pesisiran pantai minggu hadapan. Bermaksud bahagian tepi pantai. Mereka tinggal di kawasan pedalaman yang jauh daripada bandar. Bermaksud tempat yang jauh dari bandar. Kayu bala itu dihantar ke pelabuhan untuk diekspor. Bermaksud tempat kapal berlabuh. Adik-adik yang dikasihi, Kak Kiki ingin sentuh sedikit aspek perbezaan makna antara perkataan yang menerima apitan pen-an dengan perkataan yang menerima apitan pe-an. Perkataan yang menerima apitan pen-an dengan perkataan yang menerima apitan pe-an. Contoh, periksa, an, peperiksaan, periksa, an, pemeriksaan. Ayat contoh, peperiksaan UPSR akan bermula tidak lama lagi. Pemeriksaan kesihatan dilakukan terhadap murid-murid sekolah. Dalam, an, pedalaman. Dalam, an, pendalaman. Ayat contoh, kawasan pedalaman akan dilengkapkan dengan kemudahan asas. Kerja-kerja pendalaman longkang dilakukan untuk mengelakkan banjir kilat. Tempat, an, pertempatan. Tempat, an, penempatan. Ayat contoh, kawasan hutan diteroka untuk dijadikan kawasan pertempatan penduduk. Penempatan peniaga-peniaga makanan di pasaraya membolehkan mereka menjana pendapatan. Adik-adik, isikan tempat kosong dengan perkataan apitan kata nama pen-an yang sesuai. Tulis perkataan tersebut ke dalam ruangan yang disediakan. Kerja-kerja pendalaman sungai akan disiapkan secepat mungkin. Mereka tinggal di kawasan pedalaman pinggir bandar. Kawasan pertempatan asal mereka terletak di Ulu Selangor. Penukaran waktu bekerja dalam bulan puasa wajar dilaksanakan. Polis menjalankan pemeriksaan lalu lintas untuk menangkap penjenayah itu. Rumah penginapan di Melaka tidak ada kekosongan, terutama pada musim cuti sekolah. Dr. Muhammad mempunyai pengetahuan dalam bidang fizik. Sistem pengkatalogan buku-buku di perpustakaan dilakukan menggunakan komputer. Penyamaran Reed sebagai badut
untuk mengejutkan rakan-rakan tidak menjadi. Peribahasa ialah lambang pemikiran Melayu zaman dahulu. Kak Kiki yakin bahawa adik-adik sudah cukup memahami apitan kata nama pen, an yang terdapat dalam bahasa Melayu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Kak Kiki ingin berikan 10 latihan. Adik-adik, tukarkan apitan kata nama pen, an yang salah dalam ayat dengan apitan kata nama pen, an yang betul. Guru besar menyuruh muridnya berkumpul di dewan kerana ada pengumuman yang akan dibuat. Pengumuman. Berkat ketekunannya, Salmi lulus dengan cemerlang dalam pemeriksaan itu. Peperiksaan. Pengerusi majlis itu sedang memberikan taklimat dan pengerangan kepada para hadirin. Penerangan. Tuan perlu mendapatkan pengesahan sebelum membina projek itu. Pengesahan. Pada zaman Perintahan British, teknologi mendulang diperkenalkan. Pemerintahan. Hargailah segala pengorbanan ibu bapa yang membesarkan kita. Pengorbanan. Cikgu melakukan kerja-kerja pensemakan buku murid-muridnya. Penyemakan. Pengkawalan penyakit dilakukan sebelum merebak. Pengawalan. Kejadian siang malam adalah antara pernyataan kebesaran dan kuasa Tuhan. Penyataan. Penyukturan masyarakat untuk mengurangkan jurang perbezaan sudah ada dalam perancangan. Penstrukturan. Sekian sahaja adik-adik setakat ini pertemuan kita dan berjumpa lagi pada rancangan yang akan datang. Selamat maju jaya. Setelah kita mengkaji bentuk kata terbitan, kita bincang pula tentang bentuk kata ganda. Sebelum kita meneroka lebih jauh tentang bentuk kata ganda, Kak Kiki berikan contoh penggunaan kata ganda dalam ayat. Adik-adik cuba teliti tentang kelainan dan maksud kata ganda itu. Kuih-muih tradisional Melayu, Cina dan India menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Budak-budak bermain di padang. Pepohon rendang menjadi tempat berteduh. Kami tersenyum-senyum apabila mendengar cerita lucu itu. Budak itu menanti-nanti kepulangan ayah dan ibunya. Mereka bersalam-salaman tatkala bertemu. Peristiwa itu menjadi kenang-kenangan. Alat-alat tulis menjadi keperluan asas murid-murid. Kalau kita perhatikan betul-betul, ada kelainan bentuk kata ganda, dan kalau kita menakul makna, juga ada kelainan makna kata ganda pada setiap ayat. Jadi, kata ganda adalah pelbagai bentuk dan membawa pelbagai makna. Sebentar lagi, Kak Kiki akan penjelaskan satu persatu. Yang penting ialah kata ganda mesti menggunakan tanda sempang, kecuali penggandaan separa kata tunggal. Adik-adik, kata ganda bermaksud menggandakan kata dasar. Perkataan yang boleh digandakan adalah daripada golongan kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Kata nama
bakul-bakul, berbakul-bakul. Kata kerja, terayun-ayun, berayun-ayun. Kata adjektif, baik-baik, berbaik-baik. Perkataan yang digandakan selain dalam bentuk tunggal boleh juga digandakan dalam bentuk kata terbitan, iaitu perkataan yang menerima pengimbuhan dan bentuk kata majmuk. Tunggal atau kata dasar, meja-meja. Kata terbitan awalan, lari, berlari-lari. Apitan, kasih, berkasih-kasihan. Akhiran, buah, buah-buahan. Kata majmuk, rangkai kata bebas. Alat tulis, alat-alat tulis. Bentuk mantap, setiausaha, setiausaha, setiausaha. Ada 4 jenis kata ganda, iaitu penggandaan penuh, penggandaan separa, penggandaan berentak, penggandaan terbitan atau berimbuhan, penggandaan penuh, buku-buku, main-main, cantik-cantik, penggandaan separa, lelangit, lelaki, pepohon, penggandaan berentak, gunung ganang, riuh rendah, simpang siur, penggandaan terbitan atau berimbuhan, berkejar-kejar, berkejar-kejaran, fikir-fikirkan. Adik-adik, penggandaan penuh bermaksud proses penggandaan kata dasar sama ada bentuk tunggal atau bentuk terbitan. Contohnya, tunggal, bunga-bunga. Bunga-bunga menghiasi taman. Makan-makan. Mereka makan-makan di tepi tasik. Sihat-sihat. Anaknya sihat-sihat. Terbitan. Cadangan-cadangan. Cadangan-cadangan ahli diterima. Pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin masyarakat mengadakan mesyuarat. Pakaian-pakaian. Pakaian-pakaian itu sudah berjahit. Penggandaan separa pula bermaksud proses menggandakan sebahagian kata dasar. Penggandaan separa ini ada 2 jenis, iaitu yang pertama, separa kata tunggal. Yang kedua, separa kata berimbuhan. Penggandaan separa kata tunggal hanya menambahkan suku kata pada awal kata dasar dan tidak memerlukan tanda sempang. Kata ganda jenis ini sahaja yang tidak memerlukan tanda sempang. Sebagai contoh, lelaki, dedaun, rerambut, reruntuh, lelangit, pepejal, pepohon. Penggandaan separa kata terbitan pula mengulang kata dasar manakala pengimbuhan tidak diulang atau tidak digandakan. Sebagai contoh, kata dasar ialah lari. Apabila proses penggandaan awalan jadi berlari-lari. Proses penggandaan imbuhan apitan jadi berlari-larian. Sekarang Kak Kiki tunjukkan contoh penggandaan separa kata berimbuhan yang melibatkan imbuhan awalan, apitan dan akhiran.
Cuba adik-adik perhatikan betul-betul. Sudah tentu adik-adik akan dapati bahawa yang digandakan hanya kata dasar. Baris, berbaris-baris. Peti, berpeti-peti. Pandai, sepandai-pandai. Buai, dibuai-buai. Selesai sudah penerangan dua jenis kata ganda. Kita lihat pula jenis penggandaan ketiga, iaitu penggandaan berentak. Penggandaan berentak ialah mengulang ciri-ciri persamaan bunyi pada kata dasar. Ciri-ciri persamaan itu melibatkan bunyi huruf vokal, huruf konsonan dan unsur rentak atau ritma. Pada awal tadi, Kak Kiki kata bahawa kata ganda ialah pengulangan kata dasar. Jadi, apakah pula yang diulang atau digandakan dalam penggandaan berentak? Kuih, kuih muih. Huruf vokal U dan vokal I. Lauk, lauk pauk. Huruf vokal A dan U. Sayur, sayur mayur. Huruf vokal A dan U. Gunung, gunung ganang. Huruf konsonan G dan N. Untuk memudahkan adik-adik memahaminya, Kak Kiki paparkan rajah. Cerai-berai. Huruf E dan I. Gelap, gelap gelita. Huruf konsonan G dan L. Porak, porak peranda. Unsur rentak, konsonan K dan P. Kacau, kacau bilau. Unsur rentak, vokal A dan vokal U. Sedu, sedu sedan. Unsur rentak, vokal E, konsonan N dan D. Setelah kita meneliti tentang pembentukan kata ganda, sekarang kita lihat pula makna yang dibawa oleh kata ganda. Apabila kata dasar digandakan, penggandaan itu membawa pelbagai makna, iaitu yang pertama, makna jumlah yang banyak. Kertas-kertas, banyak kertas. Kertas-kertas dikoyak oleh adik. Daun-daun, banyak daun. Daun-daun gugur ditiup angin kencang. Rumah-rumah sakit, banyak rumah sakit. Pembinaan rumah-rumah sakit sudah ada dalam perancangan kerajaan. Usahawan-usahawan, banyak usahawan. Usahawan-usahawan tani diseru supaya mempelbagaikan produk. Yang kedua, makna pelbagai jenis. Contohnya, kayu-kayan, pelbagai jenis kayu. Kayu-kayan dari hutan khatulistiwa bermutu tinggi. Rempah ratus, pelbagai jenis rempah. Rempah ratus dicampurkan dalam tepung ayam goreng. Batu batan, pelbagai jenis batu. Batu batan dari gunung jatuh bergulingan. Lauk pauk, pelbagai jenis lauk. Lauk pauk sudah terhidang di atas meja. Yang ketiga, makna ada kesamaan. Kemerah-merahan, seperti warna merah. Pipinya kemerah-merahan. Kebodoh-bodohan, seperti orang bodoh. Perangainya yang kebodoh-bodohan itu mencemarkan nama baik keluarga. Kebudak-budakan, seperti budak-budak. Perangai orang tua itu kebudak-budakan. Yang keempat, makna perbuatan yang berulang. Tergaru-garu.
tergaru berulang kali. Dia tergaru-garu kakinya yang gatal. Mencari-cari. Mencari berulang kali. Budak itu mencari-cari ibunya. Berkata-kata. Cakap berulang. Walaupun tidak dilayan, budak itu masih berkata-kata. Yang kelima, makna saling berbalasan. Bermaaf-maafan. Saling memaafkan. Setelah berselisih pendapat, mereka bermaaf-maafan. Bersalam-salaman. Saling bersalam. Apabila berjumpa, dua orang sahabat itu bersalam-salaman. Tolong-menolong. Saling membantu. Penduduk kampung mengamalkan sikap tolong-menolong. Yang keenam, makna perbuatan yang berterusan. Tersenyum-senyum. Meneruskan senyuman. Ting tersenyum-senyum apabila teringat peristiwa lucu. Teringat-ingat. Sentiasa teringat. Syah teringat-ingat pesan ibu. Berangan-angan. Meneruskan angan-angan. Kanak-kanak itu berangan-angan menjadi polis. Yang ketujuh, makna nama haiwan. Benda, jantina. Lelaki, laki-laki. Jantina manusia. Budak lelaki itu gemar bermain bola sepak. Rama-rama. Serangga. Rama-rama cantik warnanya. Lelangit. Langit-langit. Struktur tulang cengkung yang membentuk bahagian atas mulut. Lelangitnya melecet kerana banyak mengemam gula-gula. Para-para. Rak untuk menyimpan perkakas dapur, letakkan barang-barang rumah, menjemur tepung dan sebagainya. Ibu menyusun pinggan di atas para-para. Kuda-kuda. Kayu penahan bumbung rumah. Sikap bersedia dalam seni silat. Kuda-kuda bumbung rumah nenek dibuat daripada kayu bermutu tinggi. Yang ke-8, makna sesuatu yang tidak tentu. Apa-apa. Benda atau perkara tidak tentu. Dia membuat apa-apa yang disukainya. Bila-bila. Masa yang tidak ditetapkan. Datanglah ke rumah saya pada bila-bila masa. Agak-agak. Mungkin. Menyangka. Agak-agaknya cuaca panas akan berlarutan. Sesiapa? Siapa-siapa? Tidak ditentukan orangnya. Sesiapa yang berminat boleh menyertai maraton. Yang ke-9, makna darjah atau tahap sesuatu. Makna bagi kata ganda ini melibatkan golongan kata adjektif. Sekuat-kuat. Sangat kuat. Sehabis daya. Budak itu menjerit sekuat-kuat hatinya. Huru-hara. Sangat tidak tenteram. Penduduk menjadi huru-hara apabila berlaku peperangan. Gelap gelita. Sangat gelap. Kemalangan jalan raya berlaku pada malam yang gelap gelita. Lima perkara yang Kak Kiki nak tegaskan tentang kesalahan ayat yang melibatkan kata ganda, iaitu kesalahan ayat yang melibatkan kata ganda ialah penggunaan kata banyak bagi makna banyak, penggunaan kata pelbagai bagi makna kepelbagaian,
Menggandakan semua perkataan kata majmuk. Menggunakan kata seperti bagi makna persamaan. Menggunakan kata saling bagi makna berbalasan. Yang pertama, apabila kata ganda yang membawa maksud banyak, perkataan yang bermaksud jamak atau banyak seperti semua dan banyak tidak boleh digunakan. Contoh ayat yang salah. Semua kertas-kertas diconteng oleh adik. Banyak pokok-pokok sudah ditebang. Yang kedua, apabila kata ganda membawa maksud saling atau berbalas-balasan, perkataan saling tidak perlu digunakan. Sebagai contoh, mereka saling bersalam-salaman apabila berjumpa. Penduduk kampung saling tolong-menolong. Yang ketiga, apabila kata ganda membawa maksud pelbagai, perkataan pelbagai dan bermacam-macam tidak perlu digunakan dalam ayat. Sebagai contoh, pelbagai lauk pauk sudah dimasak. Bermacam-macam rempah ratus digaulkan dalam tepung ayam goreng. Yang keempat, apabila kata ganda membawa maksud persamaan, perkataan yang membawa maksud persamaan iaitu seperti, bagai, macam tidak perlu digunakan. Sebagai contoh, pipinya seperti kemerah-merahan. Perangainya yang macam keanak-anakan itu menimbulkan kemarahan. Yang kelima, menggandakan semua perkataan kata majmuk. Sebagai contoh yang salah. Alat tulis sudah dibeli. Kertas kerja sudah dibentangkan. Sudah panjang lebar Kak Kiki jelaskan tentang kata ganda. Sekarang Kak Kiki ingin uji pemahaman dan daya ingatan adik-adik tentang isi pelajaran kita pada hari ini. Adik-adik, rumuskan isi pelajaran kita pada episod kali ini dengan melengkapkan peta pemikiran I think. Sekarang mari kita lihat jawapannya dan cuba adik-adik bandingkan dengan rumusan yang dibuat oleh adik-adik. 3 golongan kata ganda: nama, kerja, adjektif. 3 bentuk kata ganda: tunggal, berimbuhan, kata majmuk. 3 jenis kata ganda: penuh, separa, berentak. 9 makna kata ganda. 5 kesalahan ayat berkaitan kata ganda. Adik-adik, seperti biasa sebelum Kak Kiki labuhkan tirai bicara, Kak Kiki berikan latihan pengukuhan.